A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan bersama-sama menelusuri surah Al-Baqarah ayat 216. Penting untuk kita fahami maksud-maksud dan apakah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 216. Baik, kita akan membincangkan perkara ini dalam berkaitan tentang surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini adalah satu daripada ayat yang kalau kita tengok suasana pada hari ini, kita kena lihat tentang bencinya kita satu yang kita tak suka dan sukanya pada satu yang kita suka. Namun dalam isu ini nak beritahu bahawa Allah lebih mengetahui dan kita tidak tahu tentang apa yang kita suka. Itu mungkin akan memberi keburukan kepada kita. Apa yang kita tak suka mungkin itulah kebaikan bagi kita. Namun ayat ini dimulai dengan isu perang atau peperangan atau jihad. Sebab itu di dalam hadis Muslim menjelaskan, barang siapa yang meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang dan dia juga tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan hadis ini menjelaskan tentang peperangan. Begini tuan-tuan, kita bila kita memahami waqi'iyah, dan waqi'iyah ini ialah setempat. Peristiwa ini, ayat ini diturunkan, ada asbab nuzulnya yang membicarakan keperluan pada masa itu dan tempat itu. Jadi pada waktu ini dan tempatnya dan masanya ialah waktu berperang kerana ancaman daripada kafir Quraisy. Maka kewajipan mereka atas tetap orang Islam itu untuk berperang. Sebab itu barang siapa yang meninggal dunia tapi tidak pernah ikut berperang atau tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. So dulu perangnya ia perang mata pedang, peperangan berhadapan. Sekarang ini peperangan persepsi. Sekarang ini peperangan ilmu, peperangan menunjuk menjadi contoh yang terbaik. Kita dah tak ada zaman perang-perang lagi. Peperangan kita peperangan ilmu, peperangan kemahiran. Itu bagaimana kita meningkatkan diri kita menjadi orang lebih ilmu dan mempunyai kemahiran yang mantap. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita nak faham. Begitu juga hadis Muslim dan Bukhari berkaitan tentang hadis Rasulullah SAW, la hajrata walakin jihadun wa niyah wa izastufirutum fangfiru, iaitu tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, kota Makkah, dan tetapi yang ada jihad dan niat yang baik. Bila kalian diminta untuk maju perang, maka majulah. Ayat ini sekali menegaskan tentang peperangan. Tuan-tuan, memang ayat ini dituliskan untuk membenarkan orang Islam untuk berperang, mempertahankan diri kerana diancam oleh musuh. Pada masa itu ancaman dalam bentuk peperangan. Padahal ini ancaman dalam bentuk macam-macam, tuan-tuan. Covid, kita, ilmu, jadi persepsi. Jadi bagaimana kita nak beritahu pada kita ialah bagaimana kita nak menguasai seluruh
yang ada di muka bumi ini dalam konteks kita melaksanakan amanah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat ini, jelas menunjukkan bahawa tuntutan berperang itu pada masa itu dan pada hari ini tuntutannya ialah berperang dalam konteks mata pen, dalam konteks ilmu, persepsi dan sebagainya. Dah tak ada perang bunuh-membunuh lagi. Jadi itu pun adalah sebahagian berjihad. Ayat ni Allah tak jelaskan tentang potongan ayat wahwa qarhul lakum, iaitu maksudnya berat. Qarhu itu ialah berat, menyulitkan kita semua. Perang ni benda yang susah, benda yang berat dan amat menyusahkan kita. Melawan COVID bukan benda yang senang dan amat menyusahkan kita. Melawan kemiskinan, berjihad, bisnes untuk membantu atau mengurangkan darjah kemiskinan negara kita, itu adalah perang. Itu adalah yang menyebabkan kita penat, letih untuk bangun. Kerana peperangan itu akan menyebabkan luka dan kematian pada masa itu. Dan pada hari ini, bagaimana kita berjihad benar-benar menjaga SOP dan sebagainya untuk mengelakkan malapetaka yang lebih besar, kerosakan yang lebih besar. Memang susah, karhun susah, tak boleh keluar, tak boleh mana. Kalau pada hari ini, pada hari itu kita berpaksa menentang musuh, berperang, kadang-kadang terpaksa berperang dengan saudara sendiri, ahli kafir Quraisy yang perang Badar itu, mereka ada saudara-saudara mereka dan mereka terpaksa berperang. Memang menyebabkan kita benci, susah, luka, susah dalam perjalanan. Lepas tu juga asaan tuhibbu syai'an. Jangan kita ingat dalam kalimat tadi ialah iaitu boleh jadi kamu benci sesuatu padahal yang baik bagi kamu. Memang kita benci peperangan, kita benci macam-macam, tetapi mungkin ia adalah lebih baik bagi kita. Jadi ayat ini dituliskan bahawa tentang betapa sulit dan susahnya perang. Kalau kita nak buat PhD, kalau kita nak sama belajar, kita nak belajar universiti, bukan senang. Memang betapa susah. Masa seronok kita buangkan, kita belajar. Di samping kesulitan dan perjalanan serta keberanian untuk menghadapi musuh. Musuh kita pada hari ini, kalau dulu musuh yang menentang kita. Musuh hari ini macam-macam. Kemiskinan adalah musuh kita. Kebodohan adalah musuh kita. Apa lagi? Penyakit berjangkit, penyakit ni adalah musuh kita. Ada 3 musuh umat Islam pada hari ini. Satu, kebodohan yang dirancang supaya kita ni terus bodoh. Kita terus saja tidak mengambil sesuatu yang baik. Kita suka membuat persepsi dan telahan-telahan melulu. Ini dipanggil kebodohan yang dirancang. Orang tak nak kita jadi pandai. Jadi maka kita bangun berjihad untuk memandaikan diri menjadi orang pandai. Itu adalah jihad. Memang susah kemampuan. Boleh saja kita nak pilih jalan senang, tapi kita tidak ada sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat banyak manfaat. Ini wa qarhul lakum. Kemudian wa asa an taraku syai'an fa huwa khairul lakum. Dalam ayat ini Allah cakap peperangan itu membawa kemenangan dan keberuntungan. Takrahu syai'a. Jika kamu benci sesuatu, maka itu baik bagi kamu. Kerana peperangan itu memang kita tak suka, tapi kalau menang kita akan dapat mengatasi musuh, kita dapat keberuntungan, kita menguasai negeri, harta, wanita, kanak-kanak pada masa itu. Jadi kalau kita nak berjaya pada hari ini, jadi orang hebat, kita kena menguasai ilmu, kita menguasai kemahiran. Pada masa ini peperangan kita ialah peperangan menguasai ekonomi contohnya. Bagaimana kita boleh bisnes dan kita menguasai bisnes. Jangan buat kecil-kecil. Kadang-kadang kita takut, alah buat kecil-kecil jual pisang, bagus buat kulit pisang tak ada masalah. Tapi kita nak upgrade, lepas tahun jadi apa? Dan kita sampai pencen itu je. Sampai umur 50 tahun tak bergerak-gerak. Sebab orang yang berperang dia sentiasa bangun dan seterusnya membawa kemenangan dan keberuntungan. Jadi kita jangan tengok susahnya, beratnya, tapi itulah yang baik untuk kita.
Wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa khairul lakum. Fa huwa syarrul lakum. Dan kalau kita suka pula sesuatu, mungkin itu buruk bagi kita. Mungkin itu buruk bagi kita. Mungkin kita nak pergi perang, kita tak nak susah-susah. Tapi itulah keburukan bagi kita. Ini yang kita tidak mahu. Dalam konteks contohnya dalam isu COVID ini. Jadi kalau kita dah ditakdirkan Allah Ta'ala terkena nak pergi maib, silakan. Memang susah, memang perit. Ini ada perjuangan kita 14 hari. Kita meletakkan kita diri supaya tidak, ini jihad ni. 14 hari. Kita kuarantin diri kita. Jihad. Supaya tidak merebak pada orang lain. Secara sunnatullahnya, boleh memberi jangkitan pada orang lain. Maka, kita duduk di rumah. Itu sebagai jihad. Frontline ni ada jihad mereka. Tentera ada jihad mereka. Polis ada jihad mereka. Guru ada jihad mereka. Ibu bapa ada jihad mereka. Sekarang ini anak-anak belajar di rumah. Mungkin kita rasa, wah mudahlah. Tak payah tengok depan mata kita je lah anak-anak ni. Jadi kita boleh tengok. Kita suka anak rumah. Jimat duit belanja, tak pergi kantin dan sebagainya. Kita rasa kita suka. Bahawa syarrul lakum. Takut-takut. Dia memberi keburukan. Jadi anak kita tak faham belajar. Akhirnya kita generasi-generasi yang tidak cukup masak. Generasi ni kalau tadi asuh betul-betul, dia akan jadi generasi yang tidak cukup masak. Kerana di tahap kesediaan kita untuk normal baru ini masih di tahap yang permulaan. Dan mungkin anak-anak akan menjadi mangsa. Jadi kita ingat, wah relax. Cikgu tak pergi kerja. Online. Selamat kita. Tapi mungkin itu buruk bagi kita. Jadi kita ada dua pilihan sekarang. Dalam konteks ini, Allah Ta'ala akhiri dengan Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan akibat sesuatu dan kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan, kita dah merancang macam-macam. Pada bulan Januari, bulan Februari tahun lepas, awal bulan 3, sebelum COVID melanda di negara kita, dalam kepala kita dah rancang macam-macam untuk anak kita ambil SPM, untuk kita nak berjaya dalam bisnes, beli rumah kedai, set up sana, mula modal. Akhirnya Allah Ta'ala utuskan COVID ini dan menyebabkan habis segala cita-cita yang berkaitan pergerakan kita ini tak tercapai. Jadi Allah Ta'ala jelaskan, wa antum la ta'lamun, kamu tak mengetahui. Tapi tidak bermakna apa yang kita lakukan itu sia-sia. Pahala dah dapat dah tuan-tuan. Kemas-kemas kantin sekolah tak jadi buka sekolah. Memang duit tuan-tuan. Berapa ramai kawan-kawan saya terpaksa tutup kedai, kantin-kantin mereka di universiti dan sebagainya sebab tidak ada, bukan pelajar tak ada. Baik itu perancangan awal memang nampak gembira, tapi akhirnya wa antum la ta'lamun, Allah dah susun bulan 3 satu dunia standby. Aku nak rehatkan korang semua. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab itu dalam konteks ini, apabila kita diminta untuk bersegera berjihad, maka bangunlah untuk berjihad. Bersegera, jihad tidak semestinya kita berperang. Jahadah, melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Jihad itu adalah satu usaha yang serius kita laksanakan. Ya, sebagai rakyat SOP. Sebagai polis yang berkuasa, jaga keselamatan. Private frontliner, rawat orang. Itu adalah jihad. Dan bersegera memenuhi perintahnya itu mana kalau di rumah. Segera di rumah, jangan main-main keluar sana, keluar sini, keluar sana, keluar sini. Inilah cabarannya. Sebab itu, pada hari ini, mari kita tarik nafas. Tahan, lepaskan. Ucapkan Alhamdulillah. 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 Tarik nafas lagi. Tahan dan lepaskan. Kemudian ucapkan Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Kita menjadi tenang. Kita menjadi tenang. Sebab sudah, kita jangan sampai memburuk-burukkan lagi keadaan. Kita yakinlah bahawa Allah tidak pernah, dan kita kena yakin Allah tidak pernah lakukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita ni. Semua yang sedang berlaku di dunia adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dan ada hikmah. Mungkin kita rasa susah, kita rasa perit, tapi itulah terbaik bagi kita. Kalau kita bersenang lenang, begitu buruk bagi kita. Kita telah melalui dua PKP. Dengan beberapa kealfaan akhirnya munculnya PKP kedua. Wa antum la ta'lamun. Jelaskan. So, tuan-tuan dan puan,
terima dulu kepada Allah. Ya Allah, aku terima ya Allah akan ujianmu kepada kami. Terima dulu. Terima dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami menerima akan ujian yang kau telah berikan kepada kami semua. Terima. Kemudian barulah kalau terima kita minta ampun. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami telah melanggar akan arahan dan perintahmu ya Allah dengan tidak mentaati SOP yang telah ditentukan oleh ulil amri kami. Segala yang dibuat ini mereka berdasarkan kepakaran mereka, apa yang kita patut buat di rumah. Ini yang kita kena jelas dan tepat. Kalau tidak, kita nanti akan menjadi bermasalah. Apa kena buat? Tapi akhirnya kita tak follow, kita keluar, tak jaga dan sebagainya. Kalau tak okey, dapat balik. Termasuklah mereka-mereka yang pihak berwajib atau mereka yang mempunyai jawatan dan sebagainya yang kelihatan kebal. Na'udzubillah min zalik. Jadi untuk itu kita kena pastikan cukup stop. Pertama sekali kita bersangka baik dengan Allah SWT, pasti ada hikmahnya. Bagi mereka yang sedang menyelesaikan masalah perut mereka, maksud saya ialah kelaparan dan sebagainya, istighfar dan lakukan apa sahaja yang anda boleh lakukan. Kalau anda dapat bantuan, ambil. Kalau tak dapat bantuan, tak apa. Hidup perlu diteruskan. Semua itu dalam pilihan Allah SWT. Sebab itu kita mohon agar apa pun berlaku, kita haraplah supaya kita akan benar-benar menggunakan kaedah-kaedah dan cara-cara kehidupan yang baik. Semoga Allah telah menarik apa yang telah berlaku pada hari ini daripada seluruh bumi dunia ini, dan kemudian kita kembali normal seperti biasa. So, barang lepas jangan dikenang, jangan ulang lagi perkara-perkara yang kemungkinan boleh membawa malapetaka daripada Allah SWT atau Allah SWT yang berat ini. Jelas dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kewajipan kita untuk memerangi orang kafir dalam mata ini ialah kita ialah musuh kita. Memerangi ilmu kebodohan kita, menentang pembodohan, menentang daripada penyakit yang pelbagai, menentang kejahilan. Jadi ini adalah memerangi kita. Mereka-mereka yang cuba membodohkan kita, yang cuba memiskinkan kita, yang cuba memberikan kita macam-macam masalah sehingga boleh datang sakit. So kita kena perangi suasana ini. Dan ini adalah perkara yang penting, sama ada kita suka atau tak suka, kerana Allah Ta'ala telah mengetahui kesemuanya. So pentingnya ialah kewajipan berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajipan bersangka baik dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faham sedar dan hati bahawa hanya Allah Ta'ala sebaik-baik perancang, ini semua adalah perancangan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tak pernah buat sia-sia untuk kita. So saya nak beritahu anda, antara pilihan dengan kehendak manusia, pilihan Allah dengan kehendak manusia, mana lebih tepat dan terbaik pilihannya. So Allah Ta'ala membuat pilihan dan perancangan untuk kita, dan kita ada pilihan dan perancangan untuk kita sendiri. Untuk wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Maka Allah sebaik perancang, maka rancangan Allah itu akan berjaya. Jadi dengan itu, antara kehendak kita dan kehendak Allah Ta'ala, mana yang terbaik? Pada pastinya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab manusia amat terbatas. Kita berserah diri dan kita mohon agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Jihad hari ini dalam pelbagai lapangan, tidak semestinya hanya berperang sahaja. Dan mungkin bagi tengok kawasan tersebut, di Malaysia fiqahnya lain, di Indonesia fiqahnya lain, di Thailand fiqahnya lain, di negara-negara Balkan ke mungkin fiqahnya lain dalam konteks memahami jihad pada masa ini. Pada masa ini. Wallahu a'lam, mohon ampun dan maaf kalau ada tersalah dan silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.